المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan Imam kita, Ashabul Fadilah, para asatizah, pegawai USAS, para pelajar, tuan-tuan, puan-puan, bapak rahmatullah. Tuan-tuan, hari ini masuk hari ke-22 daripada Ramadan 1439 Hijrah. Satu perkara yang cukup signifikan dengan bulan Ramadan ialah turunnya Quran. Mungkin dengan sebab hikmah turunnya Quran, satu-satunya surah yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran ialah bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain yang disebut dalam Quran seperti bulan Ramadan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, siapa tak ada. Yang ada Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mana benda itu penting dan ada nilainya tersendiri. Begitu juga malam. Satu-satunya malam yang disebut dalam Quran ialah Lailatul Qadar, sempena turunnya Quran ke langit dunia. Quran telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak azali dan diturunkan Allah Ta'ala ke langit dunia pada malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Kemudian turun sedikit demi sedikit kepada baginda Rasul SAW, dan kali pertama turun ialah pada bulan Ramadan. Jadi istimewanya Ramadan seperti mana istimewanya Quran, seperti mana istimewanya umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita diturunkan Quran kepada kita. Dan walaupun kita bukan berbangsa Arab, tapi dipermudahkan Allah Ta'ala pada kita untuk membaca Al-Quran. Hingga kan orang Melayu boleh johan tilawah Quran peringkat antarabangsa. Lebih sedap daripada Pak Arab baca Quran, walaupun dia tak faham apa dia baca. Agak menarik untuk kita bincang pada hari ini. Apakah istimewanya Al-Quran? Bukanlah satu benda yang boleh dihuraikan dalam tempoh yang begitu singkat, tapi saya cuba ambil sedikit, iaitu pertama, akidah. Tuan-tuan, perkara akidah yang paling penting ialah ketuhanan. Menurut sejarah, orang yang paling cerdik atas muka bumi ini dinamakan Aristotle. Dalam bahasa Arab dia panggil Aristo, orang putih panggil Aristotle. Anak murid kepada Plato, dan Plato anak murid kepada Socrates. Jadi Aristotle dianggap orang yang paling cerdik atas muka bumi yang pernah lahir, yang pakar dalam 50 ilmu lebih, yang boleh mengarang dalam 50 ilmu. Kita baru tulis tesis 2 rasa pandai dah. Itulah. Jadi Aristotle dianggap orang yang paling pandai. Sepandai-pandai Aristotle, bila ditanya tentang metafizik ataupun dipanggil ma wara at-tabi'ah, apakah yang kamu tahu tentang metafizik, maka Aristotle menjawab, dalam alam ini ada pencipta dia. Mana alam ni tak wujud sendiri, ada pencipta dia. Pencipta itu, kata Aristotle, bukan alam ini, bukan binatang, bukan orang, bukan jin, bukan angin, bukan batu, bukan bintang, bukan. Dan dia mesti ada, wajib ada. Itu yang ulama tauhid panggil wajib al-wujud. Dan dia mesti satu, tak boleh dua, tak boleh tiga. Itu conclusion yang dibuat oleh Aristotle. Last orang tanya dia, who is the God? Siapa dia yang menjadikan alam ni? Siapa dia Tuhan tu? Nama dia apa? Aristotle angkat tangan, surrender. Tak boleh jawab.
orang yang paling cerdik atas muka bumi ni dikatakan lahir, dia tak mampu jawab siapa nama Tuhan yang menjadikan alam ni. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, beranak-beranak sekolah tadika pasti dah belajar dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang Rasulullah sebut qul huwallahu ahad ini, fadilat dia 1/3 ilmu. Mana kalau kita baca 3 kali kira khatam Quran. Tapi janganlah tak payah khatam, baca qul huwallahu je, tak payah khatam Quran lain. Duk leka baca qul huwallahu je. Pasal apa ustaz kata 1/3 Quran, 3 kali baca khatam mudah. Ya, itu dia. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada projek Quran Hour satu dunia hari ini. Saya pun bawa balik tadi daripada Simpang Lawin, Kelang Kabut sikit. Jadi alhamdulillah, perkara pertama yang disebut antara dalam Quran, akidah. Sebab tu kalau tuan-tuan cek ayat Quran, majoriti dalam Quran cerita pasal akidah. Alam ghaib, termasuk alam ghaib ialah syurga neraka, benda yang akan datang, malaikat, jin, itu semua disebut dalam Quran. Pasal apa? Sebab perkara ini tidak tercapai di otak manusia. Secerdik-cerdik manusia ni, dia tak tahu akan datang jadi apa. Aku esok mati jadi apa? Siapa yang jadikan aku? Aku mai pada mana? Ini otak manusia tak boleh sampai. Cerdik manusia dia boleh buat roket sampai pergi bulan. Dia boleh buat satelit, boleh pusing, tangkap gambar merata alam. Mereka dia boleh buat roket, boleh buat nuklear, boleh hancur dunia, boleh. Tapi dia tak boleh tahu apa yang boleh membahagiakan hidup dia di dunia akhirat, tak boleh. Lepas kita mati nak pergi mana tak tahu. Esok bila kita mati nak bawa bekal apa tak tahu. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, dalam ayat-ayat yang diceritakan tentang akidah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, orang Islam sendiri tidak menghargai perkara-perkara akidah yang disebut dalam Quran. Kenapa? Mungkin sebab kita beranak-beranak dah dengar. Kita beranak-beranak dah dengar. Macam kita duduk candan ni, beranak-beranak dah duduk candan, dah 10 tahun awak duduk candan. Tanya, orang tanya apa benda penting di candan, entahlah apa pun tak ada. Padahal orang luar datang pergi cari buat kajian tentang sejarah candan, sejarah Kesultanan Perak di candan, tentang pembukaan Labu Sayung ni, Labu Sayung, tentang buat tekad, semua orang buat kajian. Kita duduk sini tak buat. Pasal apa? Kita rasa dekat, kita tak rasa benda tu penting. Macam saya duduk Mesir tu, ada orang Mesir yang tak pergi tengok piramid pun. Kita punya jauh datang, pertama kita cari piramid, nak tengok Firaun. Orang duduk Mesir dekat, dia tak pergi cari. Sebab apa? Dia rasa tak penting. Itulah hidup kita biasa macam tu. Kita bila duduk benda dekat kita rasa benda tu tak penting. Sedangkan ahli falsafah ribuan tahun mencari siapa Tuhan, apa sifat-sifat Tuhan, Tuhan tu macam mana keadaan dia, mencari-cari. Esok kita mati ni, kenapa kita hidup di dunia ni? Tuhan jawab dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni kamu duduk di dunia ni bukan duduk saja. Kamu kena takbir dunia ni. Takbir dengan apa? Iqamatud din wa siyasatud dunya bi. Tegakkan agama dan mempolitikkan dunia dengan agama. Bukan ikut kepala otak kita saja. Kena ikut Quran, kena ikut sunnah. Secerdik-cerdik manusia, dia tak boleh buat satu undang-undang yang boleh betul diri dia sendiri. Komputer tu hebat macam mana pun, dia tak boleh protect diri dia sendiri. Dia kena tukang buat komputer tu protect dia pula. Macam tu juga kita. Secerdik-cerdik manusia, dia tak jumpa satu wadah, satu jalan, satu metod untuk bahagia hidup dunia akhirat. Tak boleh. Hanya dapat dalam Quran, dalam sunnah. Ini yang diwaris oleh kita, oleh para ulama pada kita. Sebab tu para ulama dipanggil al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Pertama, Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Tuhan tu macam mana? Tu yang Allah sebut dalam Quran, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir.
tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ayat itu penuh dengan perkara-perkara akidah yang patut kita imani, yang bagi kuasa, yang cabut kuasa, yang bagi kita sihat, yang bagi kita sakit, yang hidup dengan kita, yang beranak kita, mati dengan kita, semuanya kerja Allah Ta'ala. Habis itu kita apa? Hamba. Kita tak lebih daripada hamba. Masuk hamba, kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. We have no choice. Tuhan suruh semayang, semayang. Tuhan suruh puasa, puasa. Tak ada choice. Tuhan suruh sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat. Boleh tak sembahyang Jumaat hari Sabtu? Tak boleh. Boleh tak Ramadan ni kita postpone lah, buat Syawal sekerat, buat Zulkaidah sekerat? Tak boleh. Perintah Allah Ta'ala je gitu, suruh puasa bulan Ramadan. Sembahyang 5 waktu, boleh tak buat shortcut? Buat macam Syiah, jamak semua 2 rakaat. Punya orang hancur jamak tu. Ingatkan jamak 17 rakaat, jamak jadi 2. Senang benar. Sebab tu pakai ramai ikut Syiah. Nah, senang. Nikah tak payah pakai wali, pakai saksi. Tu muta'ah. Tu pakai seronok, pakai ikut. Tuan-tuan, tu yang pertama. Nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga dalam perkara akidah yang penting, kita lepas kita mati nak pergi mana? Tadi kita kata kita mai pada mana? Mai pada Tok Adam. Tok Adam mai pada tanah. Mai mana? Kita nak pergi mana? Oh, silap. Kita terlajak. Tadi fungsi kita. Kita mai dunia ni nak buat apa? Pertama, Tuhan sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Takbir muka bumi ni. Bukan duk saja. Sebab tu kita doa pun waja'alna lil muttaqina imama. Minta supaya Tuhan jadikan kita golongan bertakwa, imam di kalangan orang bertakwa. Bukan makmum. Tapi bila kita duduk dunia, kita jadi makmum ya, tak nak jadi leader. Pasal apa? Jadi leader susah, payah. Sedangkan Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang Tuhan lindung di padang mahsyar, tahta zillihi yauma la zilla illa zilluh, imamun adil. 7 golongan yang Tuhan lindung pada mahsyar. Pertama tu Nabi sebut pemerintah yang adil. Dia tak sebut ulama yang adil, tak sebut pak lebay yang adil, tak sebut businessman yang adil. Nabi sebut pemerintah yang adil. Sebab apa? Yang ni paling payah. Paling payah dunia ni di pemerintah yang adil. Labun boleh, labun boleh. Bila pegang kuasa, payah nak cerita. Betul. Lagi yang kedua, ayat lain Tuhan sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada. Dalam peringkat dunia, kita kena lead, kena tegakkan hukum Allah Ta'ala, tegakkan syariat. Tambah dari segi kita dengan Tuhan, kita sebagai hamba ibadat. Sebab tu kita puasa, sebab tu kita semayang. Tuan-tuan, orang bukan Islam, dia orang mencari-cari jalan cara nak ibadat. Saya pernah dengar satu ceramah menarik untuk tuan-tuan dengar dalam masa singkat. Tuan-tuan tahu Tok Sami Hindu? Tok Sami. Tok Sami ni dia ada satu, dia punya doktrin semayang yang paling afdal. Kita semayang paling afdal apa? Tok Imam paling afdal pakai macam mana? Tok Imam sorban, jubah ya, ada pula lagi jubah luar. Masya Allah, nampak hebat tu imam. Nah, padahal Fatihah tak betul kadang-kadang. Na'udzubillah. Nah, nampak macam hebat. Tapi dari segi agama Hindu, Tok Sami yang hebat ni, dia kalau semayang tak pakai apa-apa. Boleh. Sebab apa? Dalam pemikiran otak dia, kalau kita pakai pakaian, kita terlindung dengan Tuhan. Ada gap kita dengan Tuhan. So bila kita buka semua, dia tak ada yang terselindung. Kita telus dengan Tuhan. Inilah bila otak digunakan untuk cara ibadat. Kita beribadat ikut sunnah, ikut Al-Quran. Tidak ada benda yang boleh tambah-tambah tokok. Sebab tu bila tokok, nama Nabi bid'ah.
Ada kawan saya tanya, boleh tak ustaz saya ikut imam? Habis tu tok imam ni dia rajin tahiyat lambat macam mana? Lama baru nak bagi salam. Habis tu boleh tak sementara sebelum salam tu awak baca kuliah ke, Qul Falaq ke, Qul Binnah ke? Boleh tak? Saya kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Bukan tempat dia ibadat tang situ. Tahiyat, tempat tahiyat ada doa-doa dia, yes, yang warid pada Nabi. Mika nak tambah-tambah nak baca Fatihah ke, nak baca Al-Baqarah situ, tidak boleh. Itu bid'ah nama dia, sebab kita menukuk nambah dalam perkara agama. Salah. Tadi subuh semayang 2 rakaat, boring buat 2. Bagi banyak sikit buat 4. Itu bid'ah. Mana menukuk nambah benda yang dah siap itu. Sebab tu bab agama kita tak tukuk tambah. Sebab tu tayamum, contoh kita ambil sembahyang, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki semua. Bila tayamum, air tak ada, tayamum. Macam ada kawan kita, dia accident, dia ada injured. Ustaz, saya kaki tak boleh kena air. Habis tu tayamum lah. Dia pun ambil tanah, dia sapu tangan kaki. Ustaz kata ganti dengan tayamum. Saya kata, kamu peti ke tak tayamum ni? Ustaz kata tayamum kan, tayamum apa? Pakai tanah. Ni kata tak tayamum ada berapa rukun. Niat, basuh muka, basuh tangan, tu je. Dia tak ada kaki pula. Jadi, ganti basuh muka dengan tangan lah. Yang tak kena air, kaki. Tapi tayamum basuh muka dengan tangan pula. Itulah kata syariat. Tak boleh tokok tambah. Dia tak boleh guna kepala otak kita. Yang ketiga, yang keempat saya nak sebut. Kita nak pergi mana? Lepas kita mati ni nak pergi mana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalau kita faham ayat tadi, last hidupan kita sekarang ada satu dalam keadaan musafir hari ni. Kita dalam musafir, jenis perjalanan. Kita sekarang berada di alam yang ketiga. Pertama dia panggil alam roh, yang kedua dia panggil alam perut mak, yang ketiga kita panggil alam zahir ni hari. Kita tak berhenti takat ni je. Yes, kita akan mati, bukan setakat tu je. Macam Mak Saleh dia tulis dekat kubur dia RIP. Faham RIP? Arab tak faham. Rest in peace. Dia relax duduk dalam tu. Dia ingat duduk dalam tu senang. Dia tengok dalam kubur, orang duduk kubur senyap, dia tak ada apa. Sebab tu orang putih dia buat kubur cantik-cantik, kanda comel-comel. Cina kalau buat kanda ribu-ribu habis duit. Kita kanda papan plywood je. Habis tu buat balik, usung buat balik. Tak ada yang siapa nak tinggal dalam kubur, melainkan tanah tu tanah berayur. Bukan rest in peace. Nabi sebut apa? Innal mauta la'ahwanu mimma ba'dah. Sesungguhnya mati itu lebih ringan daripada apa selepas itu. Bukan ringan. Ni kawan saya tengah sakit kat hospital ni. Sian tengok orang sakit. Paling sakit mati je. Habis sakit mati. Sebab tu bila mati je, doktor pun tarik wayar, cabut habis semua. Ada doktor berubat lagi mati? Tak ada dah. Habis sangat ubat jangan bagi busuk mayat, tu je. Tak ada dah buah Panadol ke ubat apa tak buah dah. Pasal apa? Dah mati. Tapi ingat, bila mati dia sakit dunia settle, sakit lain dia mari pula. Sebab apa Nabi sebut? Sesungguhnya mati itu lebih ringan daripada apa yang selepas. Apa dia? Dalam kubur. Pada mahsyar. Lagi teruk. Jadi apa yang kita nak bawa pakai? Tuan-tuan, perkara akhirat ini sudah dipercayai oleh Firaun sekian lama. Firaun tu walaupun dia kata dia Tuhan, dia tak percaya pada akhirat, dia kata, tapi sebenarnya dia percaya. Hati kecil dia percaya. Sebab tu dia buat piramid. Dalam piramid tu ada kereta kuda. Dalam kereta kuda tu ada tepung, ada roti, ada daging, ada semua. Semua dah diawet untuk tahan. Dan saya pernah pergi tengok muzium tu, ada kasut. Kasut ada baju. Kasut siap 3 saiz, baju 3 saiz, semua 3 saiz. Bila orang tanya, kenapa 3 saiz? Sebab Firaun dia tahu ada kehidupan lain, tapi dia confuse. Kehidupan lain tu dia lahir sebagai budak-budak, atau sebagai remaja, atau sebagai dewasa. So dia buat siap-siap kasut 3 saiz.
Dia buat siap baju 3 saiz. Sebab kalau dah dewasa ada baju dewasa, kalau kanak-kanak ada baju kanak-kanak. Firaun dalam hati kecil dia percaya ada alam lain selepas mati, menunjukkan bahawa percaya pada akhirat bukanlah berlawanan dengan fitrah manusia. Tapi Islam dah bagi jawapan apa yang you korang nak bawa bila mati besok. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa thawaban wa khairun amala. Hidup dunia ni segala baju lawa langsir baru, kereta baru, bini baru, semua ni kata Allah Taala zinatul hayatid dunya, perhiasan. Hias ni maksudnya apa? Sekejap kan, tak lama, pakai sat. Apa yang kekal? Wal baqiyatus salih, yang kekal amal salih. So Tuhan turunkan syariat, hantar Nabi untuk ajar kita benda syariat, macam mana semayang, macam mana puasa. Ini yang kita nak bawa bekal. Benda-benda ini tuan-tuan tidak tercapai di otak manusia secerdik mana pun dia. Lantaklah dia peguam negara ke, dia ketua hakim negara ke, profesor emeritus ke, PhD 16 ke, dia tetap takkan dapat jumpa jalan untuk bekal dia ke akhirat melainkan melalui Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan dua benda ini kita berbanggalah sebagai seorang Muslim. Jangan kita rasa kita leceh, kita ni tak ada pangkat apa pun dunia ni, kaya pun tidak. Kita patut berbangga dengan Islam kita, dengan akidah, dengan Quran kita, sebab ini tidak ada pada orang bukan Islam. Sepatut kita berbangga dengan Islam kita, berbangga dengan agama kita, berbangga dengan Quran kita. Mudah-mudahan kita keluar pada Ramadan ini menjadi umat yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bati nanti kita boleh bawa amal soleh kita kepada Allah Taala, termasuk pembacaan Quran dan qiyamul lail dan puasa pada Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.